Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat anaknya. Okey, untuk video kali ini masih ingatkan lagi saya pernah memberitahu bahawa video kali ini ada kaitan dengan video yang sebelum ni, video yang kedua. Okey, sebelum tu kita layan dulu intro ni dan juga sedikit video pendek. Dalam tu ada jawapan tajuk kita untuk video kali ini, ZAS. Sekarang kau tak kerja, sering tak lagi kawan. Okey, macam mana? Dah tengok video tu? Daripada situ dah dapat tahu kan apa tajuk kita pada kali ini, iaitu tajuk stres. Berat juga tajuk ni. Tapi tak apa, kita try share apa yang saya tahu. Dan juga kalau ada nak tambah-tambah tu, nak repair tu, mungkin ada yang saya bagi tahu ni kurang tepat, boleh tinggalkan di bahagian komen. Secara tidak langsung dapat belajar dan juga orang lain pun dapat tahu juga. Okey, beres. Okey, kita pergi kepada apa itu sebenarnya stres. Stres tu kata orang putih, in English. Kod Melayunya tekanan ataupun stres ialah yang mana keadaan seseorang itu mengalami ketidakstabilan sama ada fizikal ataupun mental, dan ianya berkaitan dengan cara hidup kita. Mengikut Dr. Hansel Yi, pengasas kepada teori stres ni atau tekanan perasaan ni, mendefinisikan sebagai satu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanang yang menimpanya. Contoh, bebanang ini boleh wujud di dalam bentuk ancaman, cabaran ataupun apa-apa perubahan yang berlaku dalam hidup seseorang tu yang memerlukan pengubahsuaian yang selari dengannya. Ada tekanan perasaan yang baik, positif, dan ianya dinamakan eustress, EUSTRESS. Manakala yang buruk, negatif, yang biasa kita dengar ialah pula dinamakan sebagai distress. Okey, beres. Okey, sekarang mesti ada orang tanya, benda kaitannya dengan video yang kedua? Ni video yang ketiga kata ada kaitan tajuk ni. Okey, ingat tak lagi? Kalau dah ingat, kepada siapa-siapa yang belum tengok video yang kedua tu, boleh tengok. Sebab dia, yang saya katakan dia berkait dengan video ni, dengan tajuk stres ni, ialah apabila keperluan atau kehendak tidak dapat disediakan, tidak dapat diperolehi, jadi streslah dia. Betul tak? Okey, kita pergi kepada apa dia punca-punca yang menyebabkan stres ni. Punca-punca yang menyebabkan stres ni ialah salah satunya macam saya kata tadi, keperluan kita yang tidak berjaya diperolehi akan menjadikan satu tekanan dalam hidup kita. Sekiranya kita tidak pandai mengurus, ia bergantung pada diri seseorang itu. Kalau pandai mengurus ke arah yang lebih baik, yang positif, kita akan dapat mengawal stres kita dengan baik dan jayanya, insya-Allah. Sekiranya kita mengalami situasi stres, ia akan secara tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran kita. Itu pentingnya untuk kita kawal pemikiran kita. Pemikiran kita akan jadi takut, bimbang,
pemikiran yang negatif, berfikir yang negatif akan menyumbang juga kepada stres ni. Serta mungkin fobia dengan sesuatu perkara yang pernah menipanya suatu masa dulu. Jadi bila berlaku keadaan yang sama, dia akan jadi stres, benda fobia. Okey, so macam mana untuk kita mengatasi masalah-masalah ini? Di antara cara untuk kita mengatasi masalah tekanan hidup, stres ni ialah, salah satunya ialah bila berlaku je stres, kita cuba tenangkan diri kita. Relax dulu. Relax, duduk bertenang, relax, fikir yang positif, relax. Tenang dulu, ambil nafas dulu. Lepas tu tarik nafas panjang-panjang. Lepas slow-slow. Relax, bawa bertenang dulu. Relax. Okey, yang seterusnya, kita cuba keluarkan diri kita daripada situasi yang menyebabkan kita stres tu. Contoh, dalam bilik kuliah ke, kita bertikam lidah ataupun mempunyai masalah dengan kawan kita. Jadi kita bergaduh ke apa ke, kita keluar daripada dewan kuliah tu, bilik kuliah tu, cari tempat-tempat yang selamat bagi kita untuk relax sekejap ke, untuk tenangkan fikiran kita. Ataupun kita pergi jumpa kawan-kawan kita yang boleh dipercayai, yang jumpa lecturer ke, jumpa ustaz ke, yang boleh kita luahkan perasaan dan cari jalan penyelesaian. Sebab langkah yang seterusnya ialah kita cari jalan penyelesaian untuk mengatasi stres ni. Cari punca masalah tersebut, punca masalah, dan fokus kepada untuk menyelesaikannya. InsyaAllah segala masalah mesti ada cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Mungkin kita boleh jumpa kawan kita boleh nasihat kita, ataupun jumpa dengan ustaz ke, ustaz boleh bagi nasihat juga ke kita. Orang-orang yang boleh kita percayai lah. Jangan pergi jumpa orang hok tukang pergi ubah bara api pula. Jeng. Ya kita kan cocok pula. Tak jadi gitu. Itu contoh macam bergaduh lah tadi tu dalam bilik kuliah, dewan kuliah. Sebenarnya dalam keadaan kehidupan kita sehari-harian, kehidupan anda, masing-masing ada berlaku stres, tekanan dalam hidup dengan cara hidup masing-masing. Itu sebagai contoh je tadi tu. Kalau perasan tadi ada saya sebut cara-cara mengatasi stres ni ialah tarik nafas panjang, lepas slow-slow, lepas tu relax, duduk bertenang, relax, cari tempat duduk tenang, tenangkan fikiran, cuba tenangkan fikiran dan cuba berfikiran positif, dan juga keluar daripada situasi tempat yang menyebabkan kita stres. Lepas tu kita last sekali kita cari jalan dan punca masalah tersebut dan fokus kepada untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya. Tapi saya nak kebun ni perasan sebenarnya daripada cara-cara mengatasi ni ada saya perolehi daripada pembacaan. Sebenarnya perasan tak kita sebagai orang Islam, dan juga disarankan kalau dengar-dengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz duk khabar, bila berlaku stres ni, kita ambil air semayang. Ambil air semayang, lepas tu semayang, baca Al-Quran. Sebenarnya benda-benda ni adalah secara tak langsung dah untuk mengawal emosi kita. Kalau dok stres pun, insya-Allah dia tak akan jadi stres sekiranya kita beramal dengan cara apa yang telah agama kita sarankan. Contoh, kita ambil air semayang.
ambil semayang dengan secara tak langsung, anggota badan kita jadi segar. Lepas tu kita semayang, kita baca Al-Fatihah, baca surah-surah. Secara tak langsung tu rohani kita tu jadi tenang dah. Lepas tu bila kita mengaji menggunakan nafas. Ada dengung, ada panjang, ada pendek, ada berhenti sekejap, sambung balik. Itu duduk dalam tarik nafas tadi tu. Tarik nafas panjang-panjang, lepas slow-slow. Waktu duduk situ, benarnya dalam Islam ni comel dah. Ada dah benda tu. Lepas tu dia kabur tadi pula keluar daripada situasi. Betul dah, kita keluar, kita ambil air semayang. Lepas tu kita semayang. Kita duduk sendiri dah, bersendirian. Kalau jemaah lah. Tak, semayang sunat sendiri biasanya. Lepas tu keluar daripada situasi. Memang kita keluar, kita pergi semayang. Kita duduk di tempat yang lain dah, bukan dalam keadaan tempat yang stres. Jadi comel dah. Lepas tu satu lagi berzikir, istighfar. Waktu semua untuk menenangkan rohani kita. Bila rohani kita tenang, insya-Allah kehidupan kita tenang. Okey, rasanya sekadar ini dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk the next video. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang meluangkan masa untuk menonton video ini, video yang ketiga saya ini. Terima kasihlah kepada semua dan juga ingin memohon maaf sekiranya ada apa-apa info-info yang tersalah tu. Diharap dapat perbetulkanlah di ruangan komen di bawah ni. No problem. Kita ada baik je. Okey, lepas tu jangan lupa kepada yang masih belum subscribe, like and share channel saya, Sabit Kata Production. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Zas. Setelah kau buat video kali ni. Siap lagi yo. Siap dah. Sampai dah. Dah. Jom.